Baiklah, setakat 13 Mac 2021, 5,355,970 individu telah mendaftar menerusi program vaksinasi menggunakan aplikasi MySejahtera. Angka ini masih rendah dengan hanya 22% yang sudah mendaftar dan semalam Astro Awani membawakan laporan tentang Persatuan Perubatan Malaysia MMA bimbang dengan kadar pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan Presidennya Profesor Datuk Dr. Subramaniam Muniandi berkata, jika kadar pendaftaran kekal seperti sekarang, negara mungkin tidak akan mencapai sasaran untuk memberi vaksin kepada 80% populasi menjelang suku pertama 2022. Dan kita akan bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai yang merupakan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat untuk membincangkan mengenai perkara ini. Selamat tengah hari Tan Sri, selamat petang. Selamat tengah hari, selamat petang. Ya. Baik Tan Sri, warga emas antara golongan yang akan menerima vaksin COVID-19 menerusi fasa kedua PICK. Jadi bagaimana kita nak mendatangkan kesedaran kepada warga emas khususnya mereka yang memiliki komorbid penyakit lain tentang kepentingan pendaftaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Tan Sri? Ya, ini kita semua memperhatikan bahawa fasa pertama lah program vaksinasi lah yang melibatkan barisan hadapan telah berjalan dengan lancar dan ini sekarang lah kita jugalah nak memberikan tumpuan ini kepada ini fasa kedua iaitu yang melibatkan lebih kurang 9 juta orang yang layak, yang ramainya terdiri daripada warga emas. Dan itu semalam lah, ada juga dilaporkan bahawa program imunisasi lah COVID-19 telah dimulakan dengan 2,330 warga emas di institusi kebajikan akan menerima lah suntikan itu vaksin. So saya berpendapatlah bahawa adalah sangat itu penting bahawa kita nak merangka dan melaksanakan satu strategi lah yang berkesan supaya kita dapatlah mencapai sasaran itu kita, iaitulah untuk menggalakkan lebih ramai ini warga emas untuk yang pertama berdaftarlah dan diikutilah ikut ini giliran untuk diberikan itu vaksinasi. Saya itu rasa bahawa salah satu target yang kita tumpukan ialah pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE. Di mana terdapat 47,000 lah warga emas di pusat aktiviti warga emas yang perlulah menyertai program imunisasi COVID-19. So jadi soalan sekarang ialah bagaimana kita nak pastikan semua warga emas mendaftar. Itu memanglah apa yang kita tahu ialah kita ikut berbagai pendekatan. Itu misalnya warga emas ini termasuklah mereka yang ada penyakit memudaratkan ataupun seperti penyakit tidak berjangkit ataupun NCD atau penyakit berjangkit CD perlu berdaftar dengan yang pertama MySejahtera, yang kedua melalui website Kementerian Kesihatan Malaysia, yang ketiga melalui hotline, yang keempat ialah di klinik-klinik itu kesihatan. Itu jadilah saya itu rasa bahawa yang paling penting ialah supaya kita dapat menggalakkan itu warga emas untuk berdaftar itu melalui pendekatan yang saya telah itu senaraikan itu tadi. Saya juga berpendapat bahawa selain itu daripada itu memanglah selain itu daripada ini pusat aktiviti warga emas, kita jugalah misalnya ini ada warga emas yang tinggal di rumah dan itu sebagainya, dan saya haraplah bahawa anak-anak itu mereka ataupun saudara mara itu mereka boleh
menerangkan kepada itu mereka supaya mereka perlu mendaftar dan itu menunggulah giliran itu mereka untuk diberikan itu vaksinasi. Baik, Tan Sri, mungkin ada dalam kalangan warga emas seperti yang kita dah Tan Sri ada sebutkan tadi, kalau di pusat aktiviti warga emas mungkin mereka mendapat maklumat lebih cepat dan lebih telus mengenai pemberian vaksin ini dan mereka tahu kepentingan vaksin ini sendiri. Jadi bagaimana Tan Sri melihat situasi di mana warga emas yang tidak mendapat maklumat yang tepat ataupun kurang informasi mengenai kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 ini, Tan Sri? Bagaimana strategi yang harus dirancang bagi memastikan tiada yang tercicir dalam saat-saat genting ini, Tan Sri? Ya, saya berpendapat bahawa golongan warga emas yang tinggal di dalam bandar lah memang itu bukan satu masalah kerana ada informasi, ada maklumat yang boleh disampaikan itu melalui media itu masa, ada juga yang keluar dari media sosial dan itu sebagainya. Misalnya mereka ada anak lah yang bolehlah memberikan maklumat kepada itu mereka. Tapi soal berkaitan dengan kawasan luar bandar ataupun kawasan pendalaman, itu ialah ada sikit mencabar. Di sini saya ingin mengesyorkan bahawa pihak Kementerian Kesihatan boleh meminta itu bantuan daripada Jabatan Pendaftaran itu negara, di mana mereka mempunyai itu alamat itu penuh, mereka yang tinggal di luar itu bandar, dan mereka dapat itu hubungilah oleh para pegawai ini kesihatan dan itu sebagainya. Dan selain daripada juga kita boleh mendapat kerjasama lah daripada ketua kampung ataupun kampung baru, itu serta jabatan hal ehwal orang asli lah yang bolehlah membantulah memberikan maklumat kepada mereka yang tinggal di kawasan itu pendalaman. Saya rasa isu yang penting yang saya anggaplah yang kita patut memberikan ini perhatian, iaitu bahawa kita nak memastikan bahawa kita ada bekalan vaksin yang mencukupi untuk semua yang nak mendapat vaksinasi, kerana saya rasa adalah penting bahawa kita tidak bolehlah meninggalkan itu sesiapa yang layak, yang mahu untuk mendapat itu vaksinasi. Yang kedua ialah kita nak membina keyakinan terhadap itu vaksin, kerana memang tidak dapat dinafikan bahawa ada di dalam kalangan itu kita lah yang mempersoalkan tentang keselamatan vaksin dan itu sebagainya. Dan tambah pula lah ini ada juga itu maklumat itu palsu lah yang disebarkan itu melalui lah ini sosial media ataupun fake news dan itu sebagainya. Semua ini saya rasa sangat penting kita harus menjawab kalau ada fake news ini yang keluar, supaya kita boleh memberikan maklumat yang betul dan tepat kepada mereka. Dan dengan berbuat demikian, saya yakin bahawa kita boleh berusaha sedaya upaya untuk mencapai maklumat betul, immunity itu kelompok dalam vaksinasi ini. Baik, Tan Sri, ini yang terakhir Tan Sri, strategi lain yang saya kira mungkin Tan Sri ada sebutkan tadi bagaimana kepentingan mengenai pengambilan vaksin ini harus disampaikan kepada warga emas selain pada turun padang, kaedah pendaftaran yang lebih efektif. Jadi Tan Sri, bagaimana pula Tan Sri melihat pengaruh social media itu sendiri, kerana ramai dalam kalangan warga emas kini sudah celik IT dan sudah memiliki akaun social media mereka sendiri. Jadi bagaimana peranan ataupun pengaruh influencer mungkin melalui media sosial boleh menyampaikan maklumat yang tepat kepada warga emas mengenai keberkesanan ataupun kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 ini, Tan Sri? Ya, baik. Saya rasa ini peranan influencer ini sangat penting. Influencer ini terdirilah itu daripada penyanyi yang ini popular ataupun ini bintang filem
ataupun ada orang ini aktivis lah, masyarakat yang boleh tampil hadapan, dan mereka boleh menggunakan media sosial, misalnya ini internet, itu Twitter, Instagram dan itu sebagainya, untuk menyampaikan maklumat kepada golongan itu warga mas. Dan di samping itu juga saya rasa kalau ada itu warga mas yang sudah diberikan vaksinasi, mereka juga memainkan itu peranan tampil ke hadapan untuk membuat satu testimoni lah yang itu menyatakan bahawa dia telah diberikan suntikan dan dia itu rasa okey, dia tidak ada itu masalah itu kesihatan dan itu sebagainya. So rasa ini testimoni ini sebagai bukti bahawa vaksin ini adalah satu benda yang itu selamat dan itu sebagainya. Berkaitan dengan soal ada orang yang itu menyatakan bahawa ada sebilangan itu kecil lah selepas telah divaksin dia ada itu kesan itu sampingan dan itu sebagainya. Saya rasa ini bukanlah satu isu yang besar. Ini kerana dalam hal kesan sampingan, bukan saja kita cakap itu vaksin. Kalau kita nak makan ubat juga, misalnya itu Panadol lah, juga ada, kalau makan terlalu banyak juga ada kesan sampingan dan itu sebagainya. So jadilah saya rasa kalau kita ada testimoni yang diberikan, kalau kita ada influencer yang bolehlah ke depan untuk menerangkan pengalaman mereka, menerangkan tujuan dan objektif dan itu sebagainya, saya rasa lah ini bolehlah meyakinkan lebih ramai lah tampil hadapan untuk mendaftar dan juga menunggu giliran untuk diberikan vaksinasi lah. Baik. Terima kasih Tan Sri Lilamtai yang sudi berkongsi bersama dengan kita sebentar tadi, pengerusi Ikatan Komuniti Selamat. Sekali lagi terima kasih Tan Sri.